Oke, baiklah, kita akan bersiap sedia. Sila berdoa di dalam hati. 我们预备心，请大家同心默祷。 Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mulakan kebaktian pengkajian inti kebenaran pada malam ini. 奉主耶稣基督圣名，我们开始今天晚上的圣经要道研习班。 Sebelum itu, kita akan memuji Tuhan di dalam Kidung 45. 首先我们大家一起来唱诗，赞美诗45首。 Baik, haleluya, selamat malam kepada saudara-saudari, rekan sekerja, para penjabat kudus yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. 哈利路亚！首先在这里问候主所爱的各位朋友亲朋戚友，各位同龄，各位同工大家晚上平安。 Syukur kepada Tuhan, pada malam ini kita berkesempatan untuk berkongsi firman Tuhan. 感谢主，我们今天晚上有机会来分享神的道理。 Sebelum itu kita akan berdoa. 接着下来我们要同心祷告。 Di doa kali pertama ini kita akan berdoa di dalam hati. 在第一次祷告，我们将以悟性来祷告。 Kata-kata doa saya akan pimpin. 小弟将带领大家一起用悟性祷告。 Sila berdoa di dalam hati. 请大家同心默祷。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣基督圣名祷告。 Ya Tuhan, Bapa kami yang di sorga, 慈爱的天父，我们的真神， kami bersyukur kepadamu pada malam ini kami berkesempatan untuk berkongsi firman-Mu. 我们感谢你，今天晚上我们有机会来分享你的道理。 Pada malam ini kami akan melihat firman mengenai dengan sakramen pembaptisan. 今天晚上我们将探讨有关洗礼的道理。 Mohon Engkau dengan kuat kuasa Roh Kudus, Engkau memimpin dari mula hingga berakhirnya kebaktian pada malam ini. 求你的圣灵运行在我们当中，带领我们今天晚上的聚会从开始到结束。 Engkau memberikan kami hikmat daripada Engkau. 求你赏赐我们属灵的智慧， Agar apa yang kami sampaikan biarlah menurut kehendak Bapa di sorga.
好让我们在这里所传讲的都能够合乎你天父的旨意。 Semoga kebaktian pada malam ini berjalan dengan baik menurut kehendak-Mu. 求你带领我们今天晚上的聚会，照着你的旨意能够顺利的进行。 Semoga saudara-saudari yang turut serta pada malam ini merenungi kasih-Mu di dalam firman yang akan disampaikan. 也希望今天晚上跟我们一起参加线上的这个研习班的各位朋友，能够从道理中能够得到造就。 Mohon Engkau menjauhkan perkara-perkara yang tidak baik. 求你挪开一切不好的事情。 Biarlah apa yang kami lakukan berdasarkan firman-Mu menurut kuat kuasa Roh Kudus-Mu. 让我们在这里所做所行的都能够照你的旨意而行。 Demikianlah doa kami. Terpujilah nama-Mu dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. 愿一切尊贵荣耀都归你的圣名，从以前到以后，永远都归你的圣名。 Haleluya, amin. 哈利路亚，阿门。 Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat malam kepada saudara-saudari dan juga rekan-rekan di dalam Jabatan Kudus. 再次问候在线上的各位亲朋戚友，还有各位长职同工各位统领，大家平安。 Di dalam setiap minggu pada hari Kamis, Zon Timur telah mengadakan kebaktian pengajian inti kebenaran. 每逢星期四晚上，我们东区的真耶稣教会都有举开这个圣经要道研习班。 Minggu lalu kita telah mendengar topik tentang jemaat yang disampaikan oleh Diakon Gamaliel. 上个星期我们已经听过了魏加玛列执事所讲论的独一的真教会。 Dan pada malam ini kita akan membincangkan topik sakramen pembaptisan. 今天晚上我们探讨的题目就是洗礼。 Baik, apakah itu sakramen dan apakah itu baptis? 这个礼圣礼是指着什么呢？这个洗礼又指着什么呢？ Baptis berarti diselam dalam air. 洗礼的意思就是全身入境。 Dalam bahasa Yunani disebut baptizo. 在这个希腊文它被称为是 baptizo。 Asal dari perkataan bapto yang bermaksud menenggelamkan. 它的原文就是bapto， 就是入境。 Manakala sakramen daripada bahasa Latin disebut sacramentum. 至于这个圣礼，这个礼这个字它是来自这个拉丁文，就是 sacramentum， yang berarti menjadikan suci. 意思就是说成为圣。 Jadi kenapa kita sebut ya sakramen? 为什么我们把它称为是圣礼呢？ Karena ia adalah ajaran Tuhan yang suci, yang murni dan berkait rapat dengan keselamatan. 因为这个圣礼是神圣的教导，它的圣训是纯洁的，是跟我们的得救有密切的关系。 Baik, yang menjadi persoalan umum bagi kita, kenapa harus dibaptis? 成为我们的一个疑问或者是问题，就是为什么我们要洗礼呢？ Kalau kita ingat peristiwa di Taman Eden, 假如我们回想在伊甸园里面所发生的事情， Tuhan telah berfirman kepada manusia, semua buah-buahan di dalam taman itu boleh dimakan. 神对人类说，在园中的果子你们都可以吃， Kecuali pohon pengetahuan tentang baik dan jahat, engkau jangan makan. Kalau engkau memakannya, pastilah engkau mati. 除了这棵分别善恶果树树上的果子，你们不可吃，你们吃的那一天，你们必然会死。 Karena si ular yang bijak telah memperdaya Hawa dan suaminya Adam, akhirnya mereka itu telah memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. 因为这狡猾的蛇引诱这个夏娃，然后夏娃取下来吃了，也给她的丈夫亚当也吃了。 Saat mereka makan buah tersebut, 当他们吃了这个禁果，就是分别善恶树上的果子的那一刻，
mereka mendapati diri mereka telanjang. 他们就察觉他们是侧身露体的。 Sebelum itu Tuhan berkata, jika engkau makan, pasti engkau mati. 神对他们说：“你们吃，必定会死。” Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 3, 假如我们来看这个创世纪的第3章， Kejadian pasal 3, kita baca ayat 7 dulu. 我们看第3章的第7节。 Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyamat daun pohon ara dan membuat cawat. 他们2人的眼睛就明亮了，才知道自己是侧身露体，便拿无花果树的叶子为自己编做裙子。 Di dalam pasal 2 ayat 17, 在第2章的17节。 Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. 只是分别善恶树上的果子你不可吃，因为你吃的日子必定死。 Apakah maksud Tuhan berkata pasti engkau mati? 神说必定死的意思是什么呢？ Mati di sini bermaksud manusia pada saat itu telah kehilangan kemuliaan Allah. 这里所谓的死就是当一刻那一刻他们就马上亏缺了神的荣耀。 Mereka telah jatuh di bawah kuasa dosa. 他们就陷入最终。 Jadi mereka tahu, mereka dapati diri mereka itu telanjang. 所以他们就察觉自己是侧身露体的。 Artinya mereka sudah jatuh di dalam dosa. 意思说他们已经陷入最终。 Menyebut perkataan telanjang ini suatu perkara yang memalukan. 侧身露体是一件很羞耻的事情。 Jadi kalau seseorang yang telah berdosa memang dalam keadaan yang memalukan. 所以一个人假如他犯罪了，那么他必定很羞愧。 Jadi sejak itu manusia jatuh di dalam dosa. 从此人就陷入最终。 Seperti kata Paulus kepada jemaat di Roma. 正如保罗对罗马的信徒这样说。 Di dalam Roma pasal 3 ayat 23. 在罗马书的第3章23节。 Roma pasal 3 ayat 23. 罗马书的第3章23节。 Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。 Jadi kata Paulus, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 保罗在这里说，所有的世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。 Begitu juga di dalam catatan Roma pasal 5 ayat 12. 在这个罗马书的5章12节也这样记载。 Ayat 12. 12节。 Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. 这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。 Dikatakan dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. 这里说到这个罪是从一个人入了世界。 Inilah yang disebut karena dosa Adam. 这个就是亚当的罪。 Jadi sejak itu demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. 然后死就临到众人，因为死是从罪来的。 Maut artinya terpisah daripada kemuliaan Tuhan. 这个死就意思说离开神的荣耀。 Itulah maksud Tuhan, bila engkau makannya pasti engkau mati. 这个就是神所说的，你吃的那一日，你必定死。 Justru kenapa harus dibaptis? 因此为什么我们要受洗呢？ Kita mau berpindah daripada maut itu kepada hidup yang baru. 我们要处死入生，进入新的生活、新的生命。
Jadi hanya melalui kedatangan Yesus ke dalam dunia ini, dia telah mati untuk orang berdosa. 接着主耶稣基督来到世间，他替众人死了。 Dia menyatakan kasih karunia-Nya dan menggenapi rancangan anugerah penyelamatan manusia. 他彰显了神的恩典并且成全了神救赎人类的计划。 Seperti kalau kita baca dalam Roma pasal 5 ayat 8. 正如我们念这个罗马书的第5章第8节。 Roma pasal 5 ayat 8. 罗马书的5章8节。 Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。 Ayat 9. 第9节。 Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. 现在我们既靠着他的血称义，就更要借着他免去神的愤怒。 Jadi Allah menunjukkan kasih-Nya melalui Yesus Kristus. 神就接着耶稣基督彰显了他的大爱。 Yesus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 耶稣在我们还做罪人的时候为我们死了。 Jadi dalam hal ini kita harus melalui suatu penebusan. 所以在这件事上，我们要经过一个救赎。 Kita harus dilahirkan semula untuk mendapat hidup yang baru. 我们要重生，重新获取这个新的生命。 Kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal 2. 假如我们看这个《使徒行传》的第2章。 Kisah Rasul pasal 2 kita baca ayat 38. 2章我们来看38节。 Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. 使徒行传的第2章38节。 Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. 彼得说：“你们个人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。” Jadi kata Petrus di sini bertobat dan masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. 所以这里彼得说：“你们个人要悔改，奉耶稣基督的名来受洗，叫你们的罪得赦。” Jadi air itu melambangkan pembaptisan. 所以这个水就预表了这个洗礼。 Maksudnya pembaptisan di dalam darah Yesus Kristus. 就是在主耶稣的宝血里面来受洗。 Dengan demikian, baptis itu tujuan utamanya untuk pengampunan dosa. 所以洗礼的最主要的目的就是要除罪。 Baik, kita lihat asal-usul sakramen pembaptisan. 我们来看看这个洗礼的由来。 Jadi telah dilakukan sendiri oleh Tuhan Yesus. 是主耶稣亲自所示范的。 Kalau kita merujuk dalam Matius pasal 3 ayat 13 hingga ayat 17. 假如我们来参考这个马太福音第3章13节到17节那一段。 Di situ menyatakan Yesus telah dibaptis oleh Yohanes. 这里说到耶稣受这个施洗约翰的洗。 Apabila dia dibaptis dan Yesus keluar dari air, pada waktu itu langit terbuka dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. 当主耶稣从水里上来的时候，天忽然为他开了，他就看见神的灵仿佛鸽子降下，落在他的身上。 Jadi sakramen yang dimulahkan oleh Yesus sendiri itu adalah yang sah karena itu adalah milik Allah. 所以主耶稣所示范的这个洗礼是有效的因为他是主耶稣亲自所示范的。 Selepas itu, apabila Yesus telah memberi perintah kepada murid-muridnya supaya tetap melakukan perkara ini. 之后主耶稣也吩咐他的门徒要执行这个洗礼。 Jadi hal itu harus dituruti oleh murid-muridnya.
因此门徒需要遵从主耶稣的吩咐。 Sampailah pada hari ini kita memegang asal-usul sakramen pembaptisan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. 一直到今天，我们还是遵守也执行主耶稣所示范的洗礼。 Baik, kenapa kita harus dibaptis dan apakah kesan sakramen pembaptisan ini? 为什么我们要受洗？而这个洗礼又有什么功效呢？ Tadi kita sudah melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 untuk pengampunan dosa. 刚才我们已经念过了这个《使徒行传》的第2章38节，那里说到，为了要赦罪。 Kalau kita lihat peristiwa ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. 假如我们看这个事迹记载在这个《使徒行传》的第2章， pada masa itu adalah hari Pentakosta. 当时是五旬节。 di mana Roh Kudus yang dijanjikan dicurahkan pada saat itu. 所应许的圣灵在当天降下来。 Dan apabila orang ramai melihat keadaan ini, mereka menyangka, mereka menyindir bahwa mereka itu mabuk oleh anggur. 当众人看到这样子的情形，他们以为这些使徒们都醉酒了。 Maka pada masa itu Petrus bangkit berdiri untuk bersaksi firman Tuhan. 因此彼得就站起来向他们大声的见证。 Petrus ingin menjelaskan Yesus dari Nazaret. 彼得要讲论有关拿撒勒人耶稣。 Dia mau memberitahu orang Yahudi dan juga orang banyak yang berada pada masa itu. 他要告诉当时的犹太人还有其他的民众。 Dia bersaksi bahwa Yesus itu yang telah lahir, mati, dan telah bangkit. 他见证耶稣已经从死里复活了。 Dan hal itu menjadi terikan bagi orang banyak. Mereka terharu akan khotbah yang disampaikan oleh Petrus. 众人听了彼得所讲的见证，他们都非常的扎心。 Petrus menjelaskan bahwa Yesus yang telah disalibkan itu adalah Tuhan dan Yesus Kristus bagi mereka. 彼得向他们见证说：“你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立他为主，为基督了。” Itulah dalam ayat 37 respon mereka. Mereka sangat terharu. Apakah yang harus kami perbuat? 所以众人听见这话，他们就觉得扎心，他们就问弟兄们：“我们当怎样行呢？” Jadi dalam ayat 38 Petrus berkata, bertobat dan hendaklah masing-masing memberi diri dibaptis. 38节，彼得就对他们说：“你们个人要悔改，奉耶稣基督的名来受洗。” Dibaptis itu untuk pengampunan dosa. 受洗叫你们的罪得赦。 Selain daripada itu, 除此之外， baptis ini adalah kelahiran kembali. 这个洗礼也是重生。 Kita lihat di dalam Titus pasal 3 ayat 5. 我们大家来参考这个提多书的第3章第5节。 Titus pasal 3 ayat 5. 提多书的第3章第5节。 Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. 第5节，他便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照他的怜悯，借着重生的洗和圣灵的更新。 Perihal anugerah keselamatan Tuhan. 有关神的救恩， bukan semata-mata tentang perbuatan baik, 不是因为我们所行的义， tetapi mengenai rahmat Tuhan, anugerah Tuhan, 乃是神的怜悯，是照着他的怜悯， di mana harus melalui satu proses permandian kelahiran kembali. 要经过一个过程，就是借着重生的洗。 Apabila dilahirkan kembali, maka ia telah masuk ke dalam kerajaan Allah. 当重生之后，我们就有机会能够进入神的国。
dilahirkan semula, diperbaharui. 重生了，而且被更新。 Nah, jadi kesan sakramen pembaptisan ini adalah dilahirkan kembali. 所以这个洗礼的功效就是重生。 Paulus apabila dia menulis surat kepada jemaat di Korintus, 当保罗写信给哥林多教会的时候， siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. 他说：“凡在基督里面的，都是新造的人。” Kita boleh merujuk di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 我们可以参考这个哥林多后书的第5章17节。 Masuk di dalam Kristus maksudnya kita dilahirkan semula ataupun dilahirkan kembali. 在基督里面的意思就是我们重生了，是新造的人。 Selain daripada itu, 除此之外， kesan sakramen ini kita dikuduskan dan dibenarkan. 这个洗礼的功效就是成圣称义。 Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 6, 假如我们看这个哥林多前书的第6章 ayat 11, 第6章的11节， dan beberapa orang di antara kamu, demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. 你们中间也有人从前是这样，但如今你们奉主耶稣基督的名，并借着我们神的灵，已经洗净、成圣、称义了。 Bila kita memberi diri disucikan, 当我们成圣之后， maksudnya telah dikuduskan dan telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 我们已经借着主的名，已经洗净了，我们就成圣、称义了。 Kita dibaptis, kita menjadi suci, bersih, kudus, dan dibenarkan. 我们受洗，我们就成圣、称义了。 Kemudian Paulus berkata kepada jemaat di Galatia mengenai baptisan ini bermaksud mengenakan Kristus. 保罗告诉加拉太的信徒说，这个洗礼就好像披戴基督。 Di dalam Galatia pasal 3 ayat 27. 在加拉太书的第3章27节。 Karena kamu semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. 这里说到，你们受洗归入基督的，都是披戴基督了。 Dibaptis dalam Kristus, mengenakan Kristus. 在基督里受洗的，都已经披戴基督了。 Seperti kita mengenakan yaitu pakaian yang baru. 就好像我们把一件新衣穿上一样。 Jadi ya samalah kita mengenakan Kristus bila menerima sakramen pembaptisan. 同样的，当我们受洗之后，我们就把基督穿上。 Kita dilahirkan semula dan kita menjadi anak-anak Tuhan. 我们重生，成为神的儿女。 Seperti dalam Galatia pasal 4 ayat 5. 在加拉太书的第4章第5节。 Ayat 5. 第5节。 Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. 要把律法以下的人数出来，叫我们得着儿子的名分。 Paulus di sini menjelaskan tidak ada lagi perhambaan. 保罗在这里讲解，不再有奴仆。 Maksudnya mereka itu tidak lagi takluk kepada hukum Taurat. 意思说他们不在在这个律法之下。 Mereka itu menerima utusan bahwa Yesus itu menebus mereka. 他们要被基督数出来， supaya kita diterima menjadi anak. 叫我们能够得着儿子的名分。 Itulah dalam ayat 6 berkata, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. 第6节这样说到：你们既为儿子，神就差他儿子的灵进入你们的心，呼叫阿爸父。
Nah, jadi ini berarti kita memperoleh status menjadi anak-anak Tuhan. 意思就是说，我们已经得到了神儿女的这个身份。 Kita telah ditebus melalui utusan Bapa, melalui Yesus Kristus. 我们借着耶稣基督的救赎，成为神的儿子。 Baik, seterusnya di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 21. 接着下来，在彼得前书的第3章21节。 Dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 21. 彼得前书的第3章21节。 Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. 这水所表明的洗礼，现在借着耶稣基督复活，也拯救你们。这洗礼本不在乎除掉肉体的污秽，只求在神面前有无愧的良心。 Nah, jadi pembaptisan itu bermaksud diselamatkan. 所以这个洗礼意思说拯救。 Jadi pembaptisan ini adalah suatu pembaharuan menyucikan hati nurani kita. 这个洗礼就是在神的面前洗去我们污秽的这个良心。 Jadi kesan pembaptisan ini kita akan diselamatkan, kita memasuki kerajaan Tuhan. 所以这个洗礼的功效就是让我们能够得救。 Baik, yang selanjutnya. 接着下来。 Nah, kita akan membincangkan tentang kaidah sakramen pembaptisan. 我们要来谈论这个洗礼的方法。 Yang pertama tentang pembaptis. 第一个，我们先来谈论这个施洗者。 Siapakah yang bertanggung jawab untuk menjalankan pembaptisan? 谁有责任，或者是说谁来执行这个洗礼呢？ Mereka yang sudah dibaptis dari air dan menerima Roh Kudus. 就是那些已经受了水洗还有灵洗的人。 Dan mereka yang diutus Tuhan seperti penatua, pendeta, deacon, deaconess. 他们是这个差遣的人，好比说圣职人员，如这个长老、传道、执事或者是女执事。 Dan harus menyebut dengan nama Tuhan Yesus. 要奉耶稣的圣名来洗礼。 Dan dalam pembaptisan itu ada Roh Kudus yang menjadi saksi. 在洗礼里面有圣灵来做见证。 Yaitu seperti Yesus yang telah dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. 正如耶稣在约旦河受这个施洗约翰的洗。 Di situ ada Roh Kudus yang menjadi saksi. 在那里有圣灵做见证。 Kalau kita membaca dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 8. 假如我们念这个约翰一书的第5章第8节。 1 Yohanes pasal 5 ayat 8. 约翰一书的5章第8节。 Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah 1. 做见证的原来有3就是圣灵、水与血，这3样也都归于一。 Baik, dalam hal ini saya teringat akan satu kesaksian. 有关这件事情，我记得有一个见证， yaitu sebelum MCO yang kali pertama. 就是在这个行动第一次的行动管指令之前。 Jadi kita sempat menjalankan KKR di Gereja Sungai Api bulan Maret tahun 2020. 我们还来得及在2020年3月份的时候，在松爱阿碧教会来举开这个灵恩会。 Pada masa itu belum lagi diumumkan PKP lah. 当时政府还没有公布这个行动管制令。 Ada seorang saudari dewasa meminta diri dibaptis. 有一位女士她要求洗礼。 Kali pertama baptisan itu gagal. 第一次的时候不成功。 Karena kakinya timbul dari air. 因为她的脚浮在水面上。 Pada masa itu saya sendiri berada di sana.
当时传道他在洗礼的场地， Dan banyak orang melihat bahwa tidak seluruh tubuh itu diselam dalam air. 当时在洗礼场的人也看到，这位女士她没有全身入境。 Pada kali kedua dijalankan pembaptisan. 当第二次要再洗的时候， Saudari itu dia telah menutup matanya. 那位女士就把她的眼睛闭起来。 Jadi saat dia diselamkan ke dalam air, 当她全身入水的时候，入境的时候， dia nampak suatu cahaya yang begitu terang. 她看到非常亮的一道亮光。 Dia merasa tenang melihat cahaya itu. 她感到非常的舒服。 Bila dia selesai dibaptis keluar dari air, cahaya itu hilang. 当她从水里上来之后那道亮光就消失了。 Jadi itu suatu pengalaman yang baru bagi dia. 这个是她一个新的体验。 Dia merasa heran bila dia di dalam air, dia menutup mata. 非常奇怪的就是，当她在水里的时候，她把眼睛闭上来。 Tapi dia boleh melihat suatu cahaya yang terang dan membuatkan hatinya tenang. 她闭起眼睛来，因为她看到了一道亮光，使她感到非常的舒服。 Jadi sakramen itu dijalankan dengan begitu baik. 这个洗礼非常顺利的进行了。 Baik, hal yang seterusnya 接着下来 mengenai dengan penerima pembaptisan. 有关这个受浸者。 Seseorang yang telah dibaptis bermaksud dia mati bersama Tuhan. 一个受洗的人，意思说他要与主同死。 Kalau kita melihat di dalam Roma pasal 6, 假如我们看这个罗马书的第6章， kita baca dari ayat 3. 罗马书的第6章，我们从第3节开始念。 Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? 岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入他的死吗？ Ayat 4. 第4节， Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. 所以我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。 Ayat 5. 第5节， Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. 我们若在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合。 Ayat 6. 第6节， Karena kita tahu bahwa manusia alamah kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. 因为知道我们的旧人和他同定十字架，使罪身灭绝，叫我们不再做罪的奴仆。 Baik, dalam proses seseorang yang menerima sakramen pembaptisan, 一个人受洗的过程 dia akan harus tundukkan kepala. 有3个动作，首先他要低下头， Maksudnya dia akan diselamkan ke dalam air, artinya dikuburkan bersama Tuhan Yesus. 之后他要全身入境，意思说他要与主一同埋葬。 Kemudian keluar dari air, bermaksudnya dia bangkit bersama Tuhan Yesus. 之后从水中上来就意表他与主一同复活。 Dia berpindah dari maut kepada hidup. 他从此迁入新的生命。 Baik, kenapa dibaptis harus tunduk kepala? 为什么我们受洗要面向下，要低下头呢？ Kita mengikuti cara Yesus mati. 就是我们要跟主耶稣死的形状
使的形状联合。 Nah, kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 19 ayat 30. 假如我们念这个约翰福音的第19章30节， Ayat 30. 30节， Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. 耶稣尝了那醋，就说成了，便低下头，将灵魂交付神了。 Nah, jadi perbuatan ini adalah sengaja. 这个举动是刻意的。 Nah, waktu dia berkata sudah selesai, dia belum lagi mati, hanya berkata sudah selesai. 当主耶稣说成了，那个时候他还没有断气，他只说成了。 Nah, dia menundukkan kepalanya, barulah ia mati. 他低下头之后才离世。 Itulah bila seseorang itu dibaptis, kita akan sarankannya harus tunduk kepala. 所以当一个人要受洗的时候，他首先要低下头。 Nah, jadi berbalik kepada kata Paulus dalam Roma pasal 6 tadi. 倒回刚才保罗在罗马书第6章那里所说的。 Situ Paulus bilang dalam ayat 3, tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, dibaptis dalam kematiannya. 保罗说：“岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入他的死吗？” Kita dibaptis artinya kita dikuburkan bersama Tuhan Yesus. 我们受洗也是与耶稣同埋葬。 Itulah dalam ayat 4 berkata, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. 所以第4节这里说到，我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬。 Setelah kita diselam, dikuburkan bersama, kita akan bangkit bersama Tuhan Yesus. 我们入境之后，然后就意思说我们与耶稣一同埋葬，然后我们要跟主耶稣一同复活。 Itulah dalam kalimat ayat keempat ke bawah, di situ berkata, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. 所以在第4节的下半段，这里说到，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。 Kita dikuburkan, kita mati, kita bebas dari dosa. 我们与主同死、同埋葬、同复活。 Seperti dalam ayat 7 dan ayat 8. 在第7节还有第8节这里说到， sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. 因为已经死的人就是已经脱离了罪。 Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. 我们若是与基督同死就信必与他同活。 Jadi seseorang yang menerima pembaptisan, yang mati bersama Tuhan Yesus, dikuburkan dan bangkit bersama Tuhan Yesus. 所以一个受洗的人，他是与主耶稣同死，与主耶稣同埋葬，还有与主耶稣同复活。 Baik, selanjutnya tentang syarat-syarat menerima pembaptisan. 接着下来我们要谈论有关受洗的条件。 Harus percaya Yesus Juru Selamat Tunggal manusia. 我们要相信耶稣是唯一的救主。 Pada bab yang pertama kita telah mendengar tentang Yesus yang disampaikan oleh Diakon Baru. 第一堂课巴路执事已经谈论有关耶稣的课题。 Jadi di situ menjelaskan tentang kewujudan Yesus sebagai Juru Selamat Tunggal manusia. 那里说明耶稣是独一的救主。 Kalau kita melihat sekali lagi dalam Kisah para Rasul pasal 4 ayat 12. 假如我们再一次看这个使徒行传的第4章12节。 Ayat 12. 12节。 Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.
除他以外，别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。 Jadi keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. 所以这个救恩只有在耶稣基督里面。 Jadi kita harus percaya Yesus itu juru selamat tunggal manusia. 因此我们要相信耶稣就是独一的救主。 Kita percaya bahwa darah Tuhan Yesus berkuasa untuk pengampunan dosa. 我们也相信主耶稣的宝血有赦罪的功效。 Kalau kita lihat di dalam Efesus pasal 1 ayat 7. 在以弗所书的第1章第7节。 Efesus pasal 1 ayat 7. 在这个以弗所书第1章的第7节。 Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. 我们借着爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。 Di situ dikatakan di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus Kristus. 这里说到，乃是照着他，这个他就是耶稣基督， Dan oleh darahnya, 借着他的血， menunjukkan kematian Yesus di atas kayu salib. 意思说，借着耶稣在十字架上的死， Kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. 我们就得到这个救赎，也得到这个救恩。 Kemudian yang ketiga, 第三， kita percaya bahwa sakramen pembaptisan ini disaksikan oleh Roh Kudus di dalam air adanya darah Yesus Kristus yang bernilai. 我们相信圣灵的大能，使水中有主的宝血。 Tadi kita sudah jelaskan hal ini. 刚才我们也已经讲论了这件事情。 Kemudian yang keempat, kita percaya gereja benar didirikan oleh Roh Kudus. 第四，我们相信真耶稣教会是圣灵亲自建设的教会。 Ada kebenaran dan ada tanda-tanda mujizat. 有圣灵，有真理，有神迹。 Kemudian kita harus bertobat. 接着下来呢，我们要悔改。 Bertobat dari segi kepercayaan, dari segi perbuatan jahat kita. 我们要在我们的信仰上来悔改，要从我们的恶行来悔改。 Kita harus bertekad untuk hidup di dalam Tuhan Yesus. 我们要立志，要从今以后要活在主耶稣里面。 Jangan kita melihat sakramen pembaptisan itu hanya sekadar memasuki agama. 我们不要看这个洗礼是入教的仪式。 Tetapi kita tidak serius dari segi kepercayaan kita, dari segi perbuatan kita. 我们没有认真来看待我们的信仰，我们没有认真看待我们的行为。 Menerima pembaptisan artinya kita bersedia bertobat dari segi kepercayaan dan perbuatan kita yang lampau. 我们要受洗吗？就意思说我们要悔改，要从我们的错误的信仰上悔改，也从我们错误的这些行为上来悔改。 Baik, perkara yang selanjutnya. 接着下来， Perkara yang kita harus ambil perhatian sebelum dan selepas menerima pembaptisan. 就是我们洗礼之前、洗礼之后需注意的事情。 Kita menyelidiki diri apakah motif kita menerima pembaptisan. 我们要慎重来审查我们洗礼的动机到底是什么。 Tentang kepahaman, kebenaran, dan sebagainya. 我们也要审查自己对道理的了解。 Sebab pembaptisan ini hanya menerima sekali dalam seumur hidup kita. 因为这个洗礼一生只可以受洗一次。 Kita harus berhati-hati perihal dosa. 所以我们要非常谨慎有关罪的事情。 Seperti dalam Ibrani pasal 6. 正如在希伯来书的第6章。 Coba kita lihat dalam Ibrani pasal 6, kita perhatikan ayat 4 hingga ayat 8. 我们来看这个希伯来书的第6章第4节到第8节。 Dalam Ibrani pasal 6, kita baca ayat 4. 我们来看希伯来书的第6章的第4节。 Ayat 4. 第4节。 Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya
yang pernah mengecap karunia surgawi dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. 论到那些已经蒙了光照、尝过天恩的滋味，又与圣灵有份。 Ayat 5. 第5节， Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. 并尝过神善道的滋味，觉悟来世全能的人。 Ayat 6. 第6节， Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. 若是离弃了道理，就不能叫他们重新懊悔了，因为他们把神的儿子从钉十字架明明的羞辱他。 Jadi kita harus perhatikan hal ini. Bila kita murtad dan memandang ringan akan hukum Tuhan, maka tidak akan dibaharui sekali lagi. 因此我们要非常慎重这件事情。假如我们离弃了道理，我们看清了神的道理，那么就不能够再叫我们重新懊悔了。 Kemudian perihal 10 hukum kita harus titik beratkan hal ini. 再来，我们也要非常看重这个十诫。 Dalam Keluaran pasal 20. 在这个出埃及记的第20章。 Coba kita imbas kembali Keluaran pasal 20 perihal 10 hukum. 我们重新复习一遍有关这个十诫，就是记载在出埃及记的第20章。 Hukum pertama di dalam ayat 3. 第一诫就是20章的第3节。 Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 除了我以外，你不可有别的神。 Kita sembah Tuhan, jangan lagi ada yang lain. 我们敬拜神就是敬拜独一的真神，不可有别的神。 Kemudian hukum kedua ayat 4 sampai ayat 6. 第二诫就是从第4节到第6节。 Di situ berkata, jangan membuat dan menyembah patung berhala. 这里说到，不可为自己雕刻，也不可跪拜那些偶像。 Kemudian hukum ketiga. 第3诫 ayat 7. 第7节 jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. 不可妄称神的名。 Jadi nama Tuhan itu bukan yang dipermain-mainkan. 神的名不可拿来开玩笑。 Kemudian keempat. 第4 dari ayat 8 hingga ayat 11. 从第8节到第11节 mengenai ingat dan kuduskan hari Sabat. 这里说到当纪念安息日，守为圣日。 Jadi hal hari Sabat ini kita akan bincang di topik yang akan datang. 这个安息日我们将在下一次的这个研习班里谈论。 Hari Sabat itu adalah hari ke-7 dan kelindah kita pada hari ini jatuh pada hari Sabtu. Selalu kita sebut hari 6. 这个安息日是在我们一个星期里面的第7天，也就是我们今天的星期6。 Kita ingat, kita kuduskan hari Sabat. 所以我们要纪念安息日，要守为圣日。 Kemudian hukum yang kelima. 再来第5诫 ayat 12. 第5诫是在第12节， menghormati ayah dan ibu. 当孝敬父母。 Hukum ke-6 ayat 13, jangan membunuh. 第6诫在13节，不可杀人。 Hukum ke-7 ayat 14, jangan berzina. 第7诫在14节，不可奸淫。 Hukum ke-8 第8诫 ayat 15, jangan mencuri. 第15节，不可偷盗。 Hukum ke-9 ayat 16, jangan berdusta. 第9诫就是在第16节，不可作假见证陷害人。 Dan hukum yang ke-10 ayat 17, di situ jangan tamak akan hak orang lain. 第10诫就是在第17节，就是不可贪恋别人的东西。 Jadi perihal 10 hukum ini kita harus ambil perhatian sebelum kita menerima pembaptisan. 所以在我们受洗之前，我们
需要非常留意这10诫。 Kemudian perihal larangan makanan. 接着下来是有关这个食物的境界。 Dalam Kisah Para Rasul pasal 15, 在这个使徒行传的第15章， dalam Kisah Para Rasul pasal 15 kita baca dari ayat 28 hingga 29. 好，我们可以看看这个使徒行传的第15章28到29节。 Ayat 28. 28节。 Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. 因为圣灵和我们定义不将别的重担放在你们身上，唯有几件事是不可少的。 Ayat 29. 29节。 Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik, sekianlah selamat. 29节就是境界祭偶像的物和血，并类似的牲畜和奸淫。 这几件事，你们若能自己境界不犯就好了。愿你们平安。 Hal ini bukan keputusan pribadi, tetapi adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan para rasul. 这件事情，这个决定不是个人的决定，乃是圣灵和众使徒们的议决。 Ini menjadi satu peringatan, garis panduan bagi kita. 也成为我们今天的准则。 Kita harus jauhkan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. 我们要境界这个祭偶像的物， dari darah. 还有血。 Maksudnya kita tidak perlu makan ataupun minum darah. 意思说我们不可吃或者喝这个血。 Darah itu adalah nyawa. 因为血是这个生物的生命。 Kemudian dari daging binatang yang mati dicekik. 还有类死的牲畜。 Jadi kemudian dari percabulan. 这个奸淫或役，这个淫乱。 Jadi hal-hal ini kita harus jauhkan supaya kita tidak terjerumus ke dalam ruang dosa. 这几件事情我们要远离，我们不要犯这几件事情。 Ini merupakan suatu ketetapan daripada rasul-rasul dan juga daripada Roh Kudus. 这个是众使徒还有圣灵的决定。 Jadi kita kena menguasai diri dalam perihal makanan. 我们要在这食物的事上要懂得节制。 Kita harus berhati-hati dan berwaspada agar tidak terperangkap dalam hal yang bertentangan dengan kebenaran Tuhan. 要非常的谨慎小心。 好让我们避免能够犯上一些抵触和真理的事情。 Baik, selanjutnya. 接着下来， di sini kita akan lihat ada orang bertanya, adakah bayi itu perlu dibaptis? 这里有一些疑问哦，有些人这样问到，婴孩可以受洗吗？需要受洗吗？ Ada pandangan umum berkata mau tunggu dulu bayi itu menjadi besar baru boleh dibaptis. 有人认为要等孩子长大之后才给他受洗。 Jadi bagi kita, adakah bayi ini perlu dibaptis? 所以对我们来说，这个孩子或者说这个婴孩，需要受洗吗？ Hidup dan mati kita itu di tangan Tuhan. 我们要知道，人的生死在神的手中。 Menurut dalam Mazmur 51 ayat 7. 根据这个诗篇51篇的第5节，中文圣经的第5节。 Mazmur 51 ayat 7. 诗篇51篇第5节。 Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. 诗篇的51篇的第5节，我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪。 Kenapa bayi harus dibaptis? Karena di sini dikatakan dalam kandungan pun sudah berdosa.
为什么婴孩要受洗呢？因为在母亲的胎里面，他已经有了罪。Ayat yang kita rujuk tadi dalam Roma pasal 3 dan Roma pasal 5 ayat 12 menyatakan semua orang telah berbuat dosa. 刚才我们所念的罗马书第3章，还有罗马书的5章12节，那也说到，众人都犯了罪。Itulah dosa Adam. 那就是亚当的罪。Sejak itu semua orang telah berbuat dosa. 从此之后，所有人都犯了罪。Dan baptis bayi ini adalah berdasarkan iman ibu bapa. 再来，这个婴孩他受洗是凭着父母的信心。Semestinya ibu bapa beriman untuk mendidik supaya bayi tersebut membesar dengan kebenaran. 当然，父母要好好的教育，好好的教导孩子，让孩子能够在真道上慢慢的长大。Kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 39. 假如我们看《使徒行传》的2章39节， Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 39. 使徒行传的2章39节。 Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. 因为这应许是给你们和你们的儿女，比一切在远方的人，就是主我们神所招来的。 Jadi berdasarkan janji Tuhan, anak-anak ataupun bayi itu memang perlu dibaptis. 所以凭着神的应许呢，婴孩需要来受洗。 Banyak contoh-contoh di dalam Alkitab seperti keluarga Lydia, keluarga kepala penjara, keluarga Krispus, seisi keluarga mereka percaya dan dibaptis. 在圣经里面也有很多例子，好比说这个以利亚全家，这个禁足的全家，还有这个各里斯布的全家，他们受洗了。这受洗包括婴孩也一样受洗了。 Jadi seisi keluarga berartinya termasuk juga bayi. 所以全家意思说包括婴孩也要受洗。 Baik, kita lihat sakramen pembaptisan ini daripada perihal sunat. 我们看这个洗礼它预表了割礼。 Dalam perjanjian lama, bayi ini akan disunat pada hari ke-8. 在旧约时代这个婴孩在生下来的第8天要受割礼。 Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 17 ayat 12. 假如我们看这个创世纪的第17章的12节。 Dalam Kejadian pasal 17 ayat 12. 创世纪的第17章12节。 Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. 你们世世代代的男子，无论是家里生的，是在你后裔之外用银子从外人买的，剩下来第8日都要受割礼。 Sunat itu dahulunya sebagai tanda perjanjian Allah kepada manusia. 割礼是以前神跟人的一个约所立的一个约的记号。 Sunat yang dilakukan di dalam perjanjian lama melambangkan pembaptisan pada perjanjian baru. 所以旧约里面所行的割礼就预表新约里面的洗礼。 Kalau kita merujuk dalam Kolose pasal 2. 假如我们来参考这个哥罗西书的第2章。 Kolose pasal 2 ayat 11 hingga 12. 这个哥罗西书的第2章11节到12节。 Ayat 11. 2章的11节。 Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. 11节，你们在他里面也受了不是人手所行的割礼，乃是基督使你们脱去肉体情欲的割礼。Ayat 12. 12节。
Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan. 你们既受洗，与他一同埋葬。 Baik, di sini menjelaskan sunat pada hari ini adalah sakramen pembaptisan. 这里说到割礼就是预表今天的洗礼。 Itulah Paulus berkata kepada jemaat Kolosi, dalam dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan manusia. 所以保罗对哥罗西的信徒这样说道：你们在他里面也受了不是人手所行的割礼， Tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. 乃是基督使你们脱去肉体情欲的割礼。 Jadi ini merujuk kepada sakramen pembaptisan. 这个就预表了洗礼。 Jadi kalau dahulu bayi yang berumur 8 hari disunat, maka pada hari ini bayi itu kita akan baptis kalau ibu bapaknya beriman. 所以古时候的婴孩，他们生下来第8天要受割礼。那么今天凭着父母的信心，假如父母愿意的话，我们也会为这个婴孩来洗礼。 Jadi sunat itu melambangkan bahwa bayi boleh dibaptis. 所以这个割礼就预表了这个婴孩可以受洗。 Kalau kita melihat peristiwa umat Israel telah menyeberangi Laut Teberau. 再看看这个以色列百姓他们过红海的事迹， Itu juga melambangkan pembaptisan perjanjian baru. 这也预表新约的敬礼或者是洗礼。 Kalau kita membaca dalam 1 Korintus pasal 10, 我们假如看这个哥林多前书的第10章， kita baca ayat 2. 我们来看第2节。 Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. 都在云里、海里受洗归入摩西。 Artinya sewaktu mereka telah melintasi Laut Teberau, itu menunjukkan pembaptisan pada perjanjian baru. 意思就是说，旧约时代百姓过红海，就预表新约的洗礼。 Itulah Paulus berkata di sini, menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. 所以保罗在这里说到，都在云里、海里受洗归了摩西。 Jadi mereka yang telah menyeberangi Laut Teberau termasuklah bayi-bayi. 所以过红海的也包括这些婴孩。 Jadi perlembangan menyeberangi Laut Teberau itu adalah menunjukkan pembaptisan pada hari ini. 所以过红海也预表今天的洗礼。 Jadi sebagai kesimpulan kita akan merujuk 1 Korintus pasal 15. 我们今天晚上的结论，我们来看这个哥林多前书。 Dalam 1 Korintus pasal 15 kita akan baca dari ayat 21. 15章的21节。 Ayat 21. 15章的21节。 Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. 死既是因一人而来，死人复活也是因一人而来。 Ayat 22. 22节。 Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. 在亚当里众人都死了，照样在基督里众人也都要复活。 Jadi karena maut telah datang karena satu orang. 罪因一个人进入这个世界， Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang. 死人复活也因一人而来。 Jadi di sini ada satu perbandingan, semua milik Adam itu akan mati. 所以这里有一个对比，就是所有属乎亚当的人都要死。 Semua orang mati dalam persekutuan Adam. 因为众人都在亚当里死了。 Kita harus keluar daripada belenggu Adam ini. 我们要从这个亚当的捆绑里面出来。
supaya kita mendapat hidup kembali dalam persekutuan dengan Kristus. 好让我们借着基督我们都要复活过来， Nah, jadi kita ada satu jarak. 有一个距离。 Nah, selagi kita milik dosa, kita milik Adam. 假如我们还是有罪的话，我们就属乎这个亚当。 Dari Adam kita mau sampai kepada hidup Kristus. 我们要从亚当这里去到基督这里。 Nah, jadi kita andaikan sini adalah sungai di tengah-tengah antara kedua Adam dan Kristus ini. 我们想象这两者之间中间有一条河。 Jadi untuk sampai kepada Kristus, kita akan menyeberangi sungai ini untuk sampai kepada Kristus. 要到基督的那一边，我们要经过这道河，才能够到达基督那里。 Jadi hanya melalui pembaptisan, penyelaman dalam air, kita akan hidup dalam persekutuan dengan Kristus. 唯有借着水，就是借着这个洗礼，我们才能够借着基督复活过来。 Jadi sakramen pembaptisan sangat berkait rapat dengan anugerah penyelamatan Tuhan Yesus. 所以洗礼跟我们这个主耶稣的救恩有非常紧密的关系。 Akibat dosa Adam, manusia telah kehilangan kemuliaan Tuhan. 因为亚当罪的缘故，我们人类都亏缺了神的荣耀。 Jadi manusia harus keluar daripada belenggu dosa ini. 人类需要从这个罪的捆绑里面出来。 Dengan cara penebusan di dalam darah Kristus melalui sakramen pembaptisan. 就是借着这个洗礼，耶稣基督的宝血，救赎出来。 Kita dibaptis, diselam dalam air, kita ditebus, dan kita beroleh pengampunan dosa. 我们受洗归入基督就能够我们的罪就能够得赦，我们就被救赎出来。 Dengan jalan demikian, kita mempunyai hidup di dalam Kristus Yesus. 唯有这个方法，我们才能够在基督里面活着。 Baiklah, syukur kepada Tuhan, kita punya perkongsian sakramen pembaptisan sampai di sini. 感谢主，我们今天晚上所谈论的这个洗礼就到此结束。 Jadi kita akan jumpa minggu depan dalam topik yang lain. 我们将在下个星期再见，就是我们再谈论另外一个课题。 Jika kita ada pertanyaan tentang sakramen pembaptisan ini, kita boleh rujuk pendeta, rekan sekerja, diakon untuk bertanya kepada mereka lah. 假如我们在这个洗礼这个教义上有任何的疑问的话，我们可以直接来问我们的传道，还有这些执事同工。 Selanjutnya kita akan berdoa. 接着下来我们要来做祷告。 Kita bersyukur kepada Tuhan atas rahmat-Nya telah memimpin kita sampai pada hari ini. 我们要感谢主耶稣保守我们直到如今还是平安。 Kita akan berdoa melalui Roh Kudus. 这次我们将用灵言来祷告。 Kita berlutut, menjabatkan tangan, dan kita mulahkan di dalam nama Tuhan Yesus berdoa, dan kita ulangi perkataan haleluya. 我们将跪下来祷告，我们合上我们的双手，我们闭起我们的眼睛，然后我们首先念奉主耶稣基督圣名祷告，然后我们一直念哈利路亚。 Haleluya bermaksud pujilah Tuhan. 哈利路亚的意思就是赞美神。 Baik, kita akan berdoa. 我们将一起跪下祷告。